Assalamualaikum dan selamat petang semua. Saya Nadia Azmi. Anda sedang menonton episod baru untuk Hello Doktor. Anda mungkin sedang berehat santai di rumah ataupun berada di kampung halaman kerana cuti yang panjang sempena Hari Raya Aidiladha dan mungkin baru lepas menikmati pelbagai juadah makanan sempena raya ni yang membawa kepada topik untuk hari ini iaitu pengendalian makanan. Jika anda ada apa-apa perkongsian pengalaman, boleh berbuat demikian di ruangan komen di Facebook page kami di Hello Doktor TV3. Dan sebelum saya nak memperkenalkan tetamu di dalam studio, jom kita lihat apa kata orang ramai dengan soalan ni. Pernah sakit perut tak? Jom kita tengok. Saya rasa semua orang kot kalau tengok ada benda suspicious dalam makanan macam rambut ke, benda tu pun akan buat saya turn off jugalah. Contoh kalau saya dapat telur goreng dadar ke apa ke, dia macam soak in oil tu, macam betul-betul berminyak tu. Yang tu saya sangat sensitif macam tu. Kedai tu agak kotor bila kita akan rasa sedikit tak selesa. Saya pernah minum air dekat satu kedai ni and saya tengah shot-shot minum teh ais je. Tiba-tiba kunyah. Rasa macam ada something yang lembik-lembik. Tengok-tengok air keluarkan ada ulat. So memang lepas tu saya nak termuntah-muntah lah nak makan kat kedai tu. Keracunan makanan tu bagi saya benda biasa sebab saya ni perut jenis sensitif. So bila nak pilih kedai makan tu memang saya tengok jugalah kawasan sekeliling tu ataupun makanan tu kita tengok tertutup ataupun tidak. Selalunya waktu raya memang selalu akan kena keracunan makanan. And then usually saya rasa sebab yelah raya orang akan masak lauk tu one day before kan. Saya rasa peniaga kena pastikan yang makanan yang dah siap disediakan tu tertutup. Saya rasa peniaga kat kedai kat luar sana kena pastikan sentiasa sapu lah sebelum customer lain datang nak makan, cepat-cepat kemas semua tu. Peniaga semua make sure telur sebelum nak masak tu basuh dulu. Itu dia. Ada seorang tu kata dia terjumpa ulat di dalam air teh ais dia. Itu sangat bahaya dan ada kena-mengena dengan cara pengendalian makanan. Jadi untuk kita tahu dengan lebih lanjut tentang tips ataupun langkah-langkah keselamatan dalam pengendalian makanan, kita ada tetamu istimewa di studio iaitu Puan Nur Hidayah Mat Sahri, penolong pengarah kanan daripada Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Puan Nur Hidayah. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Hello Doktor. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami untuk berbincang tentang pengendalian makanan. Ya, Puan, kita kat Malaysia ni memang suka makan. Peniaga makanan ada di mana-mana kita di Malaysia ni. Ada yang menjual di dalam pusat membeli belah, kedai cantik, ada yang menjual di gerai juga. Dan yang menjadi kesamaan di semua tempat ini adalah keselamatan makanan. Betul. Yang perlu diterapkan, yang perlu diaplikasi. Puan Nur Hidayah boleh terangkan sebenarnya apa itu keselamatan makanan? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Hello Doktor pada petang ini. Okey, makanan yang selamat ialah makanan tersebut terhindar daripada sebarang toksin, racun ataupun bakteria, kuman dan juga apa-apa faktor ataupun punca pencemaran macam tadi tu yang dikata ulat dan sebagainya. Jadi makanan selamat ini adalah makanan yang bersih daripada dan selamat daripada segala faktor pencemaran inilah. Dan ianya betul Nadia cakap tadi, ianya bermula merangkumi daripada proses penyediaan, pemilihan bahan mentah, penyediaan, kemudian pembungkusan dan penghidangan kepada orang awam, sama ada peniaga makanan ataupun kita sendiri membuat makanan di rumah untuk anak-anak dan keluarga. Juga perlu dititik beratkan keselamatan makanan ini bermula seawal bahan mentah, pemilihan bahan mentah sehinggalah di pinggan. Sebab tu kalau kita pernah dengar yang daripada ladang ke meja makan. So kita perlu rantaian makanan tersebut perlu dijaga keselamatannya daripada bahan mentah tersebut sehingga kita siap menyediakan makanan tersebut untuk hidangan perlu dipastikan bersih dan selamat daripada sebarang faktor pencemaran yang boleh mendatangkan risiko makanan tersebut tercemar dan sudahnya menjadi keracunan makanan kepada orang yang mengambil makanan tersebut. Seperti yang kita tengok tadi, orang ramai mengatakan mungkin mereka pernah mengalami sakit perut. Ini mungkin kerana keracunan makanan, kerana pengendalian makanan yang tidak betul. Ataupun mungkin juga makanan kita ialah ada yang berminyak, ada yang pedas. Itu pun boleh menyebabkan keracun ataupun sakit perut lah, bukan keracunan. Tetapi
sangat pentinglah daripada apa yang Puan kata tadi, pengendalian makanan ini harus dititik berat. Dalam mungkin penggunaan perkakas, penyediaan penyimpanan makanan, penting dia macam mana kita nak terapkan, apakah yang perlu dilakukan oleh pengendali makanan ni? Okey. Dalam memastikan memastikan kita menyediakan makanan yang selamat, ya, ada 3 perkara atau sebenarnya banyak perkara yang kita perlu titik beratkanlah sepanjang kita menyediakan makanan. Tetapi ada 3 perkara yang paling pentinglah untuk kita titik beratkan semasa penyediaan makanan, iaitu pengendali makanan itu sendiri, kedua peralatan dan perkakas yang digunakan, dan yang ketiga ialah kawasan persekitaran kita menyediakan makanan tersebut. Berbalik pada soal pengendali makanan. Pengendali makanan itu siapa? Siapakah pengendali makanan? Pengendali makanan ialah orang yang menyediakan makanan di dalam premis makanan itu menurut takrifan Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Orang-orang yang menyediakan makanan di premis makanan, lebih-lebih untuk tujuan jualan dan sebagainya, ini ditarikkan sebagai pengendali makanan, dan ia tertakluk pada peraturan kita bahawa mereka perlu mengambil vaksinasi anti-typhoid dan mengikuti kursus latihan pengendali makanan. Kerana dalam latihan inilah kita akan ajar pengendali makanan apa yang boleh dan tak boleh, ilmu-ilmu berkaitan dengan keselamatan dan kebersihan makanan yang mereka boleh amalkan semasa penyediaan makanan. Itu jika pengendali makanan tersebut ialah untuk tujuan jualan di premis, sama ada premis kedai makan ataupun kilang dan sebagainya. Tetapi kalaupun kita ini adalah pengendali makanan untuk memasak sendiri untuk keluarga, pun kita tidak terlepas daripada kewajipan untuk memastikan makanan yang kita sediakan selamat dengan kita mengamalkan amalan-amalan pengendali makanan yang selamatlah, macam cuci tangan ataupun dan pengendalian-pengendalian yang kita akan terangkan nanti. Sepanjang pengendalian makanan tersebut mestilah selamat dan bersih dan terjaga, ya. Dan keduanya tadi adalah faktor yang penting juga, ialah keduanya perkakas dan peralatan yang kita gunakan pastikan bersih, ya, pastikan bersih sebelum kita gunakan bersih, dan ianya juga dibuat daripada bahan yang mudah dibersihkan. Jadi dia tidak menyumbang kepada pencemaran. Kadang-kadang makanan yang kita dah buat elok, bersih, tetapi kerana bekas kita, peralatan kita, perkakas kita pun tak bersih, dia juga menyebabkan pencemaran silang terhadap makanan yang kita masak tadi, dan dia akan mencemarkan makanan juga dan boleh mengakibatkan keracunan makanan juga. Itu penting, ya, tentang perkakas dan peralatan. Kemudian persekitaran. Persekitaran ni penting. Kadang-kadang kalau kita melihat, kita sendiri sebagai pengguna kan, kita nak pilih kedai makan pun kadang-kadang kita risau kan dengan persekitaran dan sebagainya. Jadi sebagai kita ada 2 tanggungjawab. Kalau kita adalah penjual ataupun pengendali makanan, kita kena pastikan tempat penyediaan makanan kita dalam keadaan bersih, jauh daripada punca-punca pencemaran. Contohnya jauh daripada tempat pembuangan sampah, longkang ataupun mungkin ladang-ladang ternakan, sebab ini akan lalat akan datang. Jadi dia akan menyebabkan premis kita tersebut, kedai makan ataupun premis tersebut tidak bersih, tercemar, dan ini juga akan mengundang kepada pencemaran terhadap makanan tersebut. Realitinya, pengendali makanan ataupun penjual makanan, mereka melakukan ini setiap hari sebagai perniagaan mereka umpamanya, dan menjadi rutin harian mereka. Apakah mungkin ada kesalahan lazim yang mereka lakukan dalam pengendalian makanan? Mungkin ada beberapa perkara yang mereka selalu terlepas pandang. Kesalahan-kesalahan lazim yang kita dapat lihat oleh pengendali makanan yang menjadikan makanan terutamanya untuk jualan dan sebagainya ialah apabila mereka tidak titik beratkan penyediaan makanan itu daripada mula. Maksudnya bila dah beli bahan mentah, penyimpanan bahan mentah tersebut apabila diabaikan suhunya, tidak tepat dengan kategori makanan tersebut, dia sebenarnya telah menyumbang kepada pembiakan bakteria daripada awal lagi. Contohnya, saya sebagai contoh, sekiranya kita beli ayam mentah kan, kalau kita tak simpan dalam suhu yang sepatutnya, suhu yang betul dengan kategori ayam tersebut, maka bakteria yang semula jadi ada pada ayam tersebut boleh membiak dengan suhu yang tidak cukup. Maksudnya suhu yang tidak cukup sejuk, suhu tidak cukup untuk melindungi ayam tersebut daripada bakteria tersebut daripada terus membiak. Daripada awal lagi, sekiranya proses penyimpanan itu tidak dititik beratkan, sebenarnya dia telah memberikan risiko lah untuk
stage yang seterusnya. Kalaupun kita beli makanan, kita tak simpan betul, kemudian cara masak kita pula tak betul. Sebab masak tu penting untuk membunuh apa-apa kuman atau menghapuskan apa-apa kuman yang mungkin ada pada bahan makanan, pada bahan mentah kita. Jadi kalau pada mula sekali, yang biasanya kita dapat ketemui ialah penyimpanan bahan mentah yang tidak betul. Penyimpanan bahan mentah. Ya, penyimpanan tak betul, suhu yang tidak sempurna, suhu yang tidak betul. Kemudian apabila misal kata dah simpan, dah simpan, kita gunakan ataupun kita gunakan produk sejuk beku, kita menyah bekukan produk tersebut dengan cara yang terbetul, itu pun salah satu punca yang sangat berisiko sangat untuk kita akan tanya lebih tentang penyimpanan makanan ataupun penggunaan bahan mentah. Dan ini saya pasti boleh diaplikasi ataupun perlu dititik berat oleh bukan sahaja pengendali makanan, tetapi mereka yang memasak di rumah juga perlu mengambil perhatian. Jadi kita akan bertanyakan dengan lebih lanjut dengan Puan Nur Hidayah selepas ini. Anda sedang menonton Hello Doktor, di mana kita berbincang dengan Puan Nur Hidayah tentang pengendalian makanan yang betul dan selamat dan panduan asas yang perlu diamalkan termasuk mereka yang menyediakan makanan di rumah untuk keluarga mereka. Jadi Puan Nur Hidayah, kita nak tahu tentang penyediaan makanan sejuk beku dan juga bahan mentah. Mungkin ada tempoh tertentu yang perlu kita ikuti dalam penyimpanan makanan dalam bentuk ini. Untuk makanan produk sejuk beku, kalau produk makanan tersebut adalah produk makanan terproses, maksudnya makanan kalau sekarang di pasaran kan banyak makanan yang disejuk beku, nanti kita tinggal panaskan saja kan. Jadi kita boleh melihat kepada pelabelan makanan tersebut, berapakah suhu yang sesuai yang untuk produk makanan tersebut dan bagaimanakah cara pengendalian makanan tersebut sebelum kita mengambilnya. Maksudnya dia akan tulis macam berapa lama untuk pemanasan dan sebagainya. Jadi kita ikut kepada apa yang dilabelkan di dalam label makanan tersebut. Tetapi untuk bahan mentah, bahan mentah yang maksudnya bahan mentah untuk kita masak, ada cara untuk mengendalikan untuk mengendalikan bahan ini. Maksudnya daripada beku tu kita nak jadikan makanan dan kemudian untuk pastikan dia selamat, sangat penting untuk memastikan proses penyah bekuan makanan tersebut betul dengan cara yang betul, iaitu itu dengan cara memanaskan menggunakan microwave, boleh kalau kita untuk masak sendiri di rumah. Kedua, mengalirkan di bawah air yang mengalir. Dan ketiga, kita alihkan daripada makanan tersebut daripada ruang sejuk beku kepada ruang sejuk dingin. Jadi tiga cara ini adalah penting untuk penyah bekuan yang betul untuk mengelakkan kita masak makanan tersebut dengan tidak sempurna. Maksudnya luar garing, dalam tak cukup masak. Dan dia akan menjadi punca juga kepada pembiakan bakteria kerana haba tidak sepenuhnya menghapuskan kuman tersebut. Jika ditanya berkenaan dengan tempoh, berapa lama tempoh masa penyimpanan makanan sejuk beku, kita lihat kepada pelabelan makanan. Kedua, kita boleh menyimpan kalau dalam ruang sejuk dingin, tidak lebih dari makanan yang kita dah masak, kita nak simpankan untuk macam mungkin kita masak dalam portion yang banyak, kita nak makan untuk esok dan sebagainya, kita boleh simpan dalam tempoh 3 hari. Okey, lebih daripada 3 hari, ia mungkin akan melibatkan kepada penurunan kualiti makanan tersebut. Kita akan tengok makanan tersebut akan sedikit kering dan tidak seperti makanan yang segar lah. Untuk yang sejuk beku, kita boleh menyimpannya. Sebenarnya tidak ada tempoh khas lah untuk sesuatu makanan tersebut. Ianya bergantung kepada, ianya macam saya kata tadi, kalau lebih lama kualitinya mungkin lebih berkurangan makanan tersebut. Tetapi boleh sehingga mungkin 1-2 bulan hingga 6 bulan mungkin masih boleh, ataupun kalau lebih daripada itu mungkin dia melibatkan penurunan kualiti makanan tersebut, ataupun kalau dia juga melibatkan kepada faktor kita buka tutup peti ais tersebut. Sekerap mana kita buka dan tutup peti ais tersebut, dia mengganggu suhu penyimpanan makanan tersebut dan mungkin boleh merosakkan makanan tersebut mungkin lebih awal daripada jangkaan masa yang kita tetapkan. Ada persepsi sesetengah pendapat orang lah, walaupun salah satu bahan makanan itu tarikh luputnya sudah kita lepasi lah,
makanan itu masih lagi kita boleh makan dan consume lah 2-3 hari seperti roti. Selagi roti itu tidak berpulat, tidak ada cendawan, kita masih lagi boleh makan. Adakah ini benar, Puan? Penandaan sesuatu produk tersebut terbagi pada 3. Ya. Satu ialah baik sebelum. Ya. Baik sebelum ialah melibatkan kualiti makanan tersebut. Maksudnya ialah tarikh ketahanan minimum makanan tersebut. Sekiranya melepasi tarikh tersebut, jika kita lihat makanan tersebut masih tidak ada apa-apa macam tumbuh kulat dan sebagainya, tetapi boleh dimakan, tetapi dia melibatkan kualiti makanan tersebut. Mungkin dia tidak macam contoh roti, mungkin dia tak lembut lagi, dia dah makin kurang kualiti, dia lah makin mengeras dan sebagainya. Dia melibatkan kualiti, ya, untuk yang baik sebelum. Tetapi untuk yang penandaan guna sebelum ataupun tarikh luput, ia melibatkan keselamatan makanan. Jadi itu adalah tarikh akhir makanan tersebut selamat untuk dimakan. Jadi selepas tarikh tersebut memang pengguna jangan mengambil makanan tersebut lebih daripada tarikh yang ditetapkan. Sebab kerana ia melibatkan keselamatan makanan, ya. Jadi kita nak mengelakkan daripada apa-apa risiko keracunan makanan terhadap pengguna, tinggalkanlah makanan tersebut. Jadi ada beza, ya, antara tarikh luput dengan guna sebelum. Puan, kita ada satu soalan daripada Facebook, iaitu daripada Haja Hasna yang ingin bertanyakan, betul ke nak panaskan semula makanan di dalam bekas plastik menggunakan microwave boleh menyebabkan kanser? Betul ke, Puan? Okey, plastik diperbuat daripada polimer lah, ya. Plastik selamat untuk membungkus makanan dan memanaskan makanan selagi mana kita menggunakan jenis plastik yang betul untuk proses yang betul. Maksudnya plastik yang untuk pemanasan biasanya akan dilabelkan dengan contohnya selamat untuk kegunaan ketuhar gelombang microwave punya. Jadi dan plastik yang diciptakan untuk pemanasan ini dia mempunyai ketahanan terhadap haba yang lebih tinggi. Plastik akan memindahkan atau kita kata migrasikan bahan kimia daripada plastik itu sendiri kepada makanan sekiranya dikenakan haba yang tinggi. Namun kalau kita memilih plastik yang sesuai untuk pemanasan, untuk penggunaan terhadap produk makanan, migrasi bahan kimia ini mungkin tidaklah terlalu tinggi untuk menyebabkan maksudnya kajian tidak ada yang belum ada lagi kajian yang menunjukkan bahawa kita ambil makanan menggunakan plastik yang dipanaskan dalam microwave kemudian kita akan mendapat kanser, kerana ialah satu proses yang jangka masa lama panjang. Namun sekiranya kita kerap mengambil, maksudnya kita menggunakan plastik yang kita mengambil dalam jangka masa yang panjang, mungkin akan menyebabkan risiko kesihatan juga. Maklumlah kita punya gaya hidup sekarang ini memerlukan segalanya untuk cepat. Kita nak sediakan makanan cepat, tetapi pada masa yang sama kita perlu pastikan bahan yang digunakan adalah selamat. Jadi kita nak berbincang dengan lebih lanjut tentang pengendalian makanan dengan Puan Nur Hidayah selepas ini. Anda masih lagi bersama saya dalam Hello Doktor, dan di hadapan saya ni mungkin anda belum nampak tetapi ada pelbagai produk menarik yang warna-warni. Mungkin ibu bapa di luar sana ada yang memberikan suplemen kepada anak-anak mereka, ada yang mungkin tidak. Tapi kita nak tahu apakah pentingnya untuk memberikan makanan tambahan untuk anak-anak kita. Jadi bersama saya di studio adalah Encik Rashidi Rahman, iaitu wakil daripada Scots. Selamat datang Encik Rashidi. Encik Rashidi, mungkin ramai di antara penonton di luar sana yang tahu dan menggunakan jenama Scots. Tetapi boleh Cik Rashidi terangkan dengan lebih lanjut apakah itu jenama Scots? Ya, so Scots ialah jenama yang menawarkan pelbagai produk dengan vitamin yang memberi banyak manfaat dan faedah kepada kesihatan anak-anak, ya. Bagi rakyat Malaysia, saya rasa Scots ni tidak asing lagi, ya. So sudah diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Saya sendiri pun dulu membesar dengan Scots. Sebelum pergi sekolah, mak mesti bagi Scots dulu. Mungkin ibu bapa ni kadang-kala kita berfikir bahawa kalau anak kita dah makanan sihat dah cukup. Tak perlu memberi makanan tambahan seperti suplemen, vitamin dan sebagainya. Tetapi apakah pentingnya untuk memberikan mereka suplemen untuk kesihatan anak-anak? Jadi apabila kita bercakap dengan ibu bapa untuk memahami keperluan parenting mereka, ya, so rata-rata timbulkan soalan atau concern about nutrisi yang mencukupi. Jadi di Scots untuk nutrisi yang mencukupi kita tekankan diet seimbang ialah yang paling penting. Ya, so kalau boleh mesti diet seimbang dulu.
Tetapi hakikatnya kebanyakan kanak-kanak ni cerewet bila makan. Cerewet dah. Ya, memilih ada yang nak makan ayam saja, ikan saja, ada yang nasi tak mahu, tengok time ya. Macam anak saya pun kadang-kadang kalau sayur mungkin nak carrot saja ya. So jadi walaupun ibu bapa cuba macam-macam cara, kadang-kadang mungkin tidak 100% pasti yang semua nutrien yang diperlukan dapat diberikan. Ibu bapa juga kita faham sangat busy sekarang, sangat sibuk dengan hal kerja, macam-macam hal di rumah. Jadi bukan semua waktu makan itu mereka dapat pastikan yang semua nutrisi dapat diberikan. Jadi dalam hal ini Scotts ataupun suplemen atau makanan tambahan boleh menjadi satu pilihan yang baik untuk membantu ibu bapa. Dari segi nutrisi yang diperlukannya, because produk ini mengandungi nutrien yang utama yang dapat diberikan kepada kanak-kanak. Kita juga faham ibu bapa mahukan anaknya sihat dan ceria ya. So jadi di Scotts kami mahu menjadi partner atau membantu ibu bapa dalam mencapai hasrat ini. Ya, cerewet itu saya setuju. Kadang-kala anak-anak kita sekarang ni ada makanan yang mereka mahu ambil, ada yang tidak mahu. Jadi apakah produk-produk yang ditawarkan oleh Scotts yang boleh membantu meringankan beban ibu bapa terutamanya untuk membesarkan anak-anak mereka dengan nutrisi yang diperlukan? Ya, so jadi hari ini saya akan perkenalkan beberapa produk. Jadi apa yang saya sentuh tadi itu ialah concern pertama ya, yang mana ibu bapa dapat fahami peranan nutrisi, peranan makanan tambahan dalam nutrisi untuk kanak-kanak ya. Tetapi kadang-kadang bila kita sudah pilih produk pula, kita dah tengok formulation dan sebagainya, kadang-kadang kanak-kanak menolak ya. So bila nak bagi suplemen pun kadang-kadang boleh menjadi satu perjuangan yang mencabar ya. Jadi ini concern kedua, yang mana penerimaan kanak-kanak itu juga sangat penting ya. So ini juga kami tekankan ketika kami melancarkan produk atau membuat produk, selain daripada berkhasiat, ia juga perlu menyeronokkan atau sihat supaya kanak-kanak tak menolak. Jadi hari ini saya akan yang ini ialah Scotts Pastil dengan vitamin C. So ia kaya dengan vitamin C. Macam sekarang ni anak-anak sudah pergi ke sekolah atau bermain di luar ya. So mungkin ibu bapa bimbang atau khawatir mungkin mereka jatuh sakit kerana pendedahan kepada kuman dan bakteria. Ya, jadi kita lihat ramai ibu bapa memberikan vitamin C untuk membantu kesihatan atau sistem imunisasi anak-anak ya. Jadi produk ini kaya dengan vitamin C, ia hadir dengan 5 perisa. Kita ada mixed berry, orange, blackcurrant, peach dan juga mangga. Ia mudah dikunyah, so ia lembut. Ini sesuai untuk 3 tahun dan ke atas. Ya, lebih-lebih lagi dengan keadaan sekarang di mana kuman berleluasa, ada pelbagai penyakit yang senang didapati oleh kanak-kanak. Memang suplemen ini sangat penting. Cik Rashidi, mungkin produk yang seterusnya kita ada apa lagi? Ya, yang ini pula ialah Scotts Gummies dengan DHA. Yang ini gummies. Ya, so ia mengandungi vitamin D dan juga DHA. Ya, so DHA yang kita tahu adalah blok binaan untuk otak, atau building blocks for the brain lah. Jadi apabila kanak-kanak membesar, kita tahu perkembangan otak itu penting ya untuk pembesaran dan pembelajaran mereka yang optimum. Kita juga faham kadang-kadang nak bagi DHA ni dia hanya dia fishy, dia fish oil kan. So jadi kadang-kadang menolak. So jadi untuk produk ini kita ada teknologi yang dipanggil micro encapsulation. So dia tutup rasa hanyir itu, jadi bila kanak-kanak makan sedap je. Jadi produk ini hadir juga menyeronokkan. Ia hadir dalam bentuk sotong, ikan dan juga ketam. Ada 3 perisa menarik, blackcurrant, orange dan juga strawberry. Kita juga ada pack macam ni yang pelbagai. Jadi kalau kanak-kanak tak boleh nak cuba ataupun just cuba semua perisa, boleh beli yang ini. Okey, ini menyeronokkan untuk kanak-kanak. Pelbagai bentuk, pelbagai perisa. Betul. Yang sedap. Ada lagi produk untuk kanak-kanak juga. Ya, so akhir sekali ini ialah Scotts Gummies dengan multivitamin. Ia mengandungi 5 vitamins, A, B, C, D dan E dan juga zinc. So ia mempunyai pelbagai manfaat. Seperti vitamin A membantu dalam fungsi mata, vitamin D membantu dalam penyerapan kalsium, zinc kita tahu penting untuk tembusaran badan ya. So jadi ini sesuai untuk anak-anak yang picky eater macam saya sentuh tadi. Jika ibu-ibu bapa bimbang atau khawatir terdapat jurang nutrisi ya. So yang ini kita ada bentuk singa, monyet dan juga buaya ya. So tema jungle pula. Okey, ada pelbagai tema. So yang ini kita ada perasa apple, tropical dan juga mangga.
So kedua-dua ini lebih sesuai untuk 5 tahun dan ke atas. Baik, saya boleh memberikan testimoni juga Cik Rashidi kerana anak saya juga salah seorang penggemar Alhamdulillah. suplemen daripada Scott's ini. Terima kasih. Terima kasih Cik Rashidi kerana bersama kami di Hello Doktor. Baik, kita kembali ke topik hari ini iaitu pengendalian makanan. Jadi kepada penggemar makanan sushi, sila ambil perhatian. Jom kita saksikan satu laporan khas yang akan menunjukkan kepada kita cara pengendalian makanan sushi. Jom kita lihat. Setiap kali ikan sampai, salmon tu sampai, kita akan make sure, kita akan open dia punya box, kita akan make sure tengok dia punya quality dulu, dia punya freshness dia dulu. Kalau ikan tu tak berapa baik, kita akan automatic kita akan send back to the supplier. Meskipun sushi terlihat seperti hidangan yang mudah disediakan kerana ramuannya yang tidak terlalu kompleks, namun kebersihan dan ketelitian dalam pemilihan barangan mentah perlu ditekankan bagi mengekalkan kualiti hidangan tersebut. Make sure ikan tu we cover with the ice cube. Temperature is minus lah, biasa minus 0, minus 1, baru kita dapat yang good quality. Because kita salmon ni kita akan fresh, tak ada masak-masak kan. Menurut chef, bahan mentah yang diterima kemudiannya akan disimpan di dalam bilik bersuhu rendah sebelum melalui proses pembungkusan. Ikan salmon akan dibiarkan cair dengan sendiri. Paling penting, ikan yang telah melalui proses pembersihan, pembungkusan dan sejuk beku tidak boleh dibasuh berulang kali kerana kesilapan itu boleh menjadikan hidangan sashimi tidak tahan lama. Kita kena wrapping with the what kita panggil itu reed paper. Dia ada satu paper untuk cover the freshness dia. Kita akan wrap nicely, kita packing dia cantik-cantik, and then kita akan keep frozen lah. Everything kena macam chicken kena nicely wrap lah. Tak boleh simply tinggal-tinggal macam tu. Apa-apa ikan pun kita storage pun kena wrap. Bagi penyediaan sashimi, ikan salmon yang telah cair akan terus dihidangkan kepada pelanggan. Kebiasaannya, bagi menu ini, chef akan menyediakan hidangan ini sejurus tempahan diterima. Dan ini adalah salah satu cara bagi mengekalkan kualiti hidangan tersebut. Kalau kita nak makan itu Japanese food, especially sashimi ni, kena betul-betul alert lah. About hygiene, kebersihan kena jaga, semua kena betul-betul. Tak boleh simply take it easy, tak boleh. Kita masih lagi bersama dengan Puan Nur Hidayah daripada bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM membincangkan tentang risiko-risiko yang akan dihadapi oleh kita jikalau pengendalian makanan tidak dilaksanakan dengan betul. Jadi kali ini Puan Nur Hidayah kita nak fokus kepada makanan yang disediakan untuk bayi. Mereka punya imunisasi sangat rendah, jadi sangat penting untuk kita amalkan pengendalian makanan yang betul. Jadi daripada segi perkakas dan peralatan yang digunakan, para ibu bapa apakah yang mereka perlu tahu dalam pengendalian makanan untuk bayi mereka? Bayi atau kanak-kanak adalah golongan yang berisiko tinggi kerana sistem imunisasi mereka masih rendah. Ya. Jadi sangat penting untuk kita menitik beratkan berkenaan dengan keselamatan makanan semasa menyediakan makanan untuk bayi dan kanak-kanak. Ya. Jadi apa yang paling sekarang apabila kita lihat sekarang banyak ibu-ibu yang mula memasak untuk bayi mereka, kan, masak sendiri, menyediakan makanan sendiri, dan itu merupakan perkara yang baiklah. Maksudnya ibu-ibu akan memilih bahan mentah yang terbaik untuk anak-anak, untuk menghasilkan makanan untuk anak-anak. Tetapi yang paling penting sekali ialah
pengendalian makanan tersebut. Kerana ibu-ibu sekarang dah mula untuk membuat makanan bayi sendiri di rumah kan. Jadi akan muncullah gadget-gadget atau peralatan pembuatan makanan bayi di pasaran. Jadi tidak kira sejanggih mana pun peralatan atau perkakas tersebut, apa yang paling penting ialah kebersihan dan keselamatan semasa mengendalikan makanan tersebut. Kita sebagai penyedia makanan perlu pastikan diri kita sendiri dalam keadaan bersih, mencuci tangan sebelum menyediakan makanan untuk bayi kita. Kemudian pemilihan bahan mentah tersebut mestilah adalah segar, baik dan berkualiti. Kemudian kita semasa penyediaan perlu dicuci dengan bersih, ya. Bukan makan bahan mentah saja, perkakas dan peralatan juga mestilah dalam keadaan bersih, ya. Semasa memasak adalah sangat penting kerana pastikan makanan yang disediakan untuk bayi adalah makanan yang betul-betul dimasak dengan sempurna. Elakkan daripada memasak makanan separa masak untuk bayi kerana kita bimbang daripada segi ketahanan perut mereka kan, bayi masih kecil. Jadi masak biar yang betul-betul sempurna untuk bayi kita, ya, untuk masakan untuk menu bayi. Kemudian lepas kita dah masak, kalau kita masak dalam kuantiti yang banyak, misal kata kita masak dalam kuantiti yang banyak, kita nak portionkan. Kan ibu-ibu bekerja kadang-kadang masak sekali banyak hujung minggu, kemudian kita simpan, kemudian nanti kita nak akan gunakan. Boleh macam di hadapan saya ni, oleh di hadapan saya boleh kita portionkan makanan bayi tersebut ke dalam bekas-bekas yang kecil untuk sekali makan. Itu memang amat digalakkanlah untuk sekali makan. Maksudnya kita akan panaskan apabila kita masak, kita letak kat dalam ni, kita masukkan dalam peti sejuk ataupun sejuk beku. Kemudian masa kita nak gunakan, kita akan keluarkan portion yang satu sahaja untuk sekali makan. Ya, saya pasti ramai ibu bapa di luar sana seperti saya dahulu menyediakan contohnya puri untuk bayi kita, sangat senang dan mudah. Jadi kita buat sekali tu banyaklah sebab bayi pun makan sekali sikit sahaja. Jadi kita akan simpan di dalam peti sejuk. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh ibu bapa yang melakukan proses sebegini? Berapa lama kita boleh simpan dalam peti sejuk dan berapa lama kita boleh guna selepas kita keluarkan semula? Okey, sangat baik soalan tersebut kerana apabila kita masak masakan yang banyak, ya, kita akan portionkan atau kita akan bahagikan makanan tersebut kepada bekas-bekas kecil, iaitu kuantiti yang hendak digunakan sekali makan sahaja untuk bayi kita. Jadi kita akan simpan, jika kita contoh kita masak pagi, kita nak menggunakannya untuk tempoh pada satu harilah, petang balik kerja, dan kita boleh masukkan ke dalam chiller sahaja pun boleh, ya. Dalam chiller itu ialah sejuk dingin lah, dalam peti sejuk yang biasa, tidak melebihi 3 hari untuk makanan yang kita dah simpan di dalam peti di dalam sejuk dingin. Tetapi kalau kita nak simpan lebih lama lagi, lebih daripada 3 hari, kita masukkan ke dalam ruang sejuk beku, freezer, ya. Tetapi perkara yang paling penting ialah untuk saya war-warkan kepada ibu-ibu di luar sana untuk supaya portionkan ataupun bahagikan makanan tersebut ke dalam bekas-bekas kecil untuk penggunaan sekali penggunaan. Kerana apabila kita panaskan satu sahaja bahagian, dan dia tak ada akan isu kita panaskan banyak, kemudian ada lebihan, kita simpan balik semula. Itu sangat tidak digalakkan dan tidak bolehlah. Ia boleh menyebabkan pencemaran silang. Kualiti makanan tersebut juga bila dah dipanaskan, sejukkan, panaskan semula, dan juga kita bimbang juga adanya pencemaran yang kita tidak ingini terhadap makanan bayi tersebut. Jadi sekali penyimpanan, sekali penggunaan. Dan kita panaskan semula sebelum kita memberikan kepada bayi. Jadi sebagai pengendali makanan ini banyak langkah-langkah yang perlu diambil. Mungkin remeh, mungkin renyah, tetapi ini adalah untuk mengelakkan bahaya kepada kesihatan kita, terutama bayi. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi tentang pengendalian makanan selepas ini. Bertemu kembali dalam Hello Doktor dengan topik hari ini iaitu pengendalian makanan yang betul. Dan bersama saya adalah Puan Nur Hidayah daripada KKM. Tadi kita ada berbincang tentang pengendalian ataupun penyediaan makanan untuk bayi khususnya. Kali ini Puan bekerja di KKM, mungkin telah melihat banyak kes-kes keracunan makanan yang berlaku di Malaysia ini. Secara umumnya ataupun secara spesifik jugalah untuk makanan yang disediakan di rumah yang boleh menyebabkan keracunan makanan. Boleh Puan kongsikan tentang kes-kes sebegini?
Okey, benar ya. Kejadian keracunan makanan memang direkodkan dan dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Definisi keracunan makanan adalah apabila terdapat 2 kes keracunan makanan bagi mangsa yang memakan makanan yang sama di tempat yang sama. Ya. Jadi kita kategorikan tersebut ialah sebagai keracunan makanan dan dia dilaporkan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun tidak dinafikan terdapat juga kejadian-kejadian keracunan makanan, kesakitan yang dialami oleh individu apabila mengambil makanan sendiri. Maksud contohnya mungkin saya mengambil makanan tertentu dan saya menjadi kesakitan kepada saya, sakit perut dan muntah dan sebagainya, dan dia melibatkan individu itu sendiri dan ia tidak dilaporkanlah. Biasa kita akan ubat sendiri di rumah dan sebagainya. Jadi kejadian keracunan makanan ini kalau dia melibatkan dalam kuantiti yang berskala yang besar, biasanya dia melibatkan macam anak-anak di kantin sekolah, di dapur asrama ataupun majlis-majlis kerajaan. Namun memang ada bila berlakunya kejadian keracunan makanan yang terpencil, maksudnya yang kerana ketahanan badan kita sendiri untuk menghadapi makanan tersebut, apabila dia dilaksanakan ataupun dibuat di rumah, tidak dipentingkan keselamatan makanan tersebut, ya. Kadang-kadang yang kita buat makanan sendiri di rumah ataupun kita jual, kan kadang-kadang ada makanan yang jual daripada rumah. Jadi bila keselamatan makanan tidak dijaga, maka tidak mustahil ia menyebabkan kejadian keracunan makanan kepada orang yang memakan makanan tersebut. Dan kadang-kadang ia juga melibatkan ketahanan diri kita terhadap makanan tersebut. Mungkin ada makan tak sakit perut, saya makan berbeza mengikut individu. Mungkin kuantiti makanan, satu pinggan makanan, mungkin pencemaran yang portion yang saya makan tu lebih tercemar berbanding portion yang dia makan. Tapi oleh itulah sangat penting untuk kita menjaga kebersihan daripada awal penyediaan sehingga ke penyimpanan ataupun penghidangan. Pastikan makanan bertutup, disediakan dengan masak dengan sempurna, tidak masak separa masak dan sebagainya, dan pengendalian makanan perlu dititik beratkan kebersihannya daripada mula sehingga ke penghidangan makanan. Walaupun makanan tersebut kita masak untuk isi rumah sendiri. Ya. Keracunan makanan ni saya rasa ada banyak tahap. Ada yang sangat mild, yang biasa berlaku, ada yang ekstrim yang sehingga boleh membawa maut sebenarnya, ya Puan. Jadi apakah faktor-faktor risiko sekiranya pengendalian makanan ini tidak dilaksanakan ataupun diamalkan dengan betul tanpa mengira keselamatan dan kebersihan? Okey, apabila makanan tersebut tidak dipentingkan kebersihannya daripada bermula penyediaan sehingga ke penghidangan makanan, pada mana-mana peringkat ia boleh menyebabkan keracunan makanan, ya. Jadi keracunan makanan ini macam seperti yang Nadia cakap tadi, ia boleh bermula dengan kesakitan yang ringan, contohnya loya, sakit perut, pening kepala, kan, ataupun dia melibatkan kepada kesakitan yang teruk yang melibatkan muntah yang berterusan, syirik-birik yang berterusan, menyebabkan kehilangan air dalam badan, dan jika tidak dirawat dengan cepat, dengan segera, dia boleh menyebabkan maut juga. Jadi sebenarnya maut akibat keracunan makanan ini adalah akibat daripada badan yang kehilangan banyak air tanpa rawatan yang segera, dan dia boleh menyebabkan maut lah. Ya. Apakah tips dan nasihat Puan Nur Hidayah kepada penonton Hello Doktor, terutamanya dalam pengendalian makanan? Tak kiralah mereka ni adalah peniaga makanan ataupun mereka yang selalu memasak di rumah dan menyediakan makanan untuk seisi keluarga. Okey, dalam keadaan ini, suka saya untuk menyentuh dua peringkat lah. Satu, penyedia makanan itu sendiri. Satu, kita sebagai pengguna. Okey, penyedia makanan itu sendiri macam yang saya dah tekankan daripada mula, bahawasanya pengendali makanan perlu dalam keadaan bersih, mengamalkan amalan pengendalian makanan yang selamat, yang betul, elakkan daripada membuat perkara-perkara yang boleh memberi pencemaran, mencemarkan makanan tersebut. Kalau kita tengok kedai-kedai makan, kadang-kadang ada pengendali makanan yang merokok dan sebagainya. So, ini semua perlu dijaga untuk mengelakkan daripada makanan tersebut tercemar. Itu tanggungjawab pengendali makanan ataupun penjual makanan, macam yang dia cakap tadi. Macam mana pula kita sebagai pengguna, apa peranan kita? Peranan kita ialah pertama sekali apabila kita nak memilih makanan, tidak kiralah maksudnya pilih makanan di kedai makan ataupun di luar, kita perhati dan pilih. Ini adalah mesej yang selalu Kementerian Kesihatan Malaysia war-warkan supaya tips perhati dan pilih, iaitu kita perhatikan kedai tersebut daripada segi kebersihannya, pengendali makanannya, adakah
rapi, maksudnya pengendalian makanan tu menutup kepala, mengamalkan amalan yang betul, tidak menggunakan tangan dengan secara langsung, dan kedai tersebut jauh daripada pencemaran yang seperti yang saya cakap tadi. Dan jika kita benar-benar yakin dengan kebersihan premis dan kedai pengendalian makanan tersebut, kita pilih. Itu kalau kita membeli makanan di luar. Tapi apa pula tips untuk kita yang masak sendiri di rumah, kan? Masak sendiri di rumah, makan dengan makanan yang dihidang di rumah. Untuk kita masak sendiri di rumah, ialah lebih senang untuk kita macam kawal sebenarnya. Daripada segi kita ibu-ibu dan suri rumah, kita pilih hanya bahan mentah yang segar, yang baik, penyimpanan yang baik dan masak dengan sempurna seperti yang saya war-warkan dari awal tadi. Kemudian penghidangan dalam keadaan yang bertutup dan sebagainya. Dan apabila kita makan, ajarlah anak-anak kita ataupun kaum keluarga kita untuk amalkan tips ni pula. Lihat, hidu dan rasa. Benar. Lihat, hidu dan rasa, maksudnya kita lihat dahulu, walaupun kadang-kadang makanan tu mak kita sendiri yang buat, kita pun tak tahu kan kalau pencemaran berlaku di mana. Kita lihat dulu makanan tersebut, adakah ciri-ciri makanan tersebut basi, contohnya berbuih, berlendir dan sebagainya. Kemudian kalau kita tengok makanan elok, kita hidu, kita try hidu, dan ada tak bau yang tidak menyenangkan, maksudnya masam ke, yang bukan menggambarkan makanan tersebut lah. Ataupun kalau kita tengok okey, semua okey, lihat okey, hidu okey, kita tengok semuanya pula rasa. InsyaAllah okeylah. Rasa pula. Rasa kita jangan ambil terus, kita rasa sedikit, ajar anak-anak kita untuk rasa sedikit. Kalau ada macam pelik, pahit, masam dan sebagainya, tinggalkan terus makanan tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih Puan Nur Hidayah kerana bersama kami di Hello Doktor dan memberikan pencerahan yang menarik tentang pengendalian makanan yang selamat. Terima kasih kerana menonton Hello Doktor kali ini. Jangan lupa untuk menonton episod minggu depan iaitu tentang asma nafas terganggu. Jangan lupa jaga diri semua.